wabarakatuh. Tan Sri Pertua, terima kasih. Pertamanya dalam mengambil bahagian untuk Rang Undang-Undang Suruhanjaya Persaingan, saya ingin merakamkan tahniah di atas kejayaan mengemukakan Rang Undang-Undang ini. Sejak tahun 91 lagi sebenarnya kerja-kerja untuk meletakkan dan memulakan perbincangan untuk mengadakan undang-undang berkaitan persaingan telah dimulakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri sejak tahun 1991, dan hari ini 2010, lama baru dapat kita bentangkan undang-undang. Dalam rancangan Malaysia ke-8 Tan Sri untuk penggal 2001 hingga 2005, barulah dimasukkan satu kenyataan polisi yang menggambarkan hasrat kerajaan untuk mengadakan undang-undang ini. Ini ditulis yang saya petik dengan izin, during the planned period 2001 to 2005, efforts will be made to foster fair trade practices that will contribute towards greater efficiency and competitiveness of the economy. Niatnya saya fikir yang sedang kita bahaskan ialah untuk melindungi kepentingan pengguna di negara ini. Di bawah kementerian ini Tan Sri, sebenarnya terlalu banyak akta yang berkaitan melindungi kepentingan pengguna. Bahagiannya ialah akta yang disebut Hire Purchase Act, akta timbangan dan ukuran, akta jualan langsung, akta money lenders, akta pelindungan pengguna dan segala macam. Sekarang kita nak tubuhkan satu suruhanjaya berkaitan dengan persaingan. Saya melihat sekurang-kurangnya ada dua cabaran yang menanti kementerian yang di bawah menteri dari BERA. Sekurang-kurangnya ada dua cabaran yang saya perhatikan. Yang pertama ialah cabaran untuk di peringkat pelaksanaan untuk decentralisekan elemen kawalan. Sekarang ni dia bersepah ataupun sektoral. Saya contohkan dari sudut distributive trade, sektor distributive trade dengan izin. Apa agensi penguatkuasanya? Dia di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Apa undang-undang dia? Consumer Protection Act, Price Control Act, Supply Control Act. Apa elemen yang dikawal? Harga. Jalan misalnya. Apa agensi pelaksananya? Dia di bawah Kementerian Pengangkutan, Jabatan Pengangkutan Jalan. Penswastaan lebuh-raya pula di bawah pihak berkuasa lebuh-raya, di bawah Kementerian Kerja Raya. Apa undang-undangnya? Akta Pengangkutan Jalan 87. Apa yang dikawal? Harga juga, iaitu kadar tol. Kemudian railways, kereta api, dia di bawah KTMB, dikoperatkan di bawah Kementerian Pengangkutan. Apa undang-undangnya? Railways Act 1991. Apa yang dikawal? Harga juga. Pelabuhan, lapangan terbang, komunikasi dan multimedia, bekalan elektrik, bekalan air. Ini semua elemen kawalannya ialah harga. Sehinggalah apabila kerajaan meluluskan dua undang-undang, yang ini barulah berkaitan dengan kawalan terhadap persaingan, iaitu Suruhanjaya Undang-Undang Tenaga 2001 dan juga Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi 1998. Ini barulah dimasukkan kawalan terhadap unsur-unsur persaingan. Sebab itu saya kira undang-undang yang kita luluskan semalam dan sedang kita bahas hari ini berkaitan persaingan, dia mengecualikan dua sektor ini, komunikasi dan juga tenaga. Jadi cabaran yang saya sebutkan tadi yang menunggu kementerian yang berhormat dan kerajaan juga ialah bagaimanakah di peringkat pelaksanaan ini nak menyelesaikan konflik ini di antara polisi industri dan sosioekonomi yang dilaksanakan di Malaysia. Saya contohkan, nak selesaikan konflik ini dengan melaksanakan undang-undang persaingan ini bagaimana? Contohnya,
dalam polisi yang berkaitan dengan selective import substitution dengan izin. Ini berkaitan dengan projek National Car. Dia ada beberapa pengecualian ya nanti. Ataupun bank consolidation untuk memperkukuhkan bank-bank domestik. Ataupun polisi berkaitan dengan pengagihan kekayaan. Ini akan ada konfliknya di sana dengan tugas dan peranan Suruhanjaya Persaingan ini. Di antara keperluan melindungi industri strategik negara, keperluan untuk memastikan pengagihan kekayaan itu secara adil melalui beberapa platform strategik negara, ternama GLC dan sebagainya, dengan pelaksanaan undang-undang persaingan ini. Ya. Daripada suatu kawalan yang hanya bersifat kawalan terhadap harga yang saya contohkan tadi, sectoral competition regulation, dengan nak centralisekan, nak memusatkan kuasa itu kepada Suruhanjaya Persaingan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini saya fikir perkara yang sangat asas yang memerlukan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, dahulunya negara kita mempunyai satu polisi penswastaan. Dan apabila kita bergelut dengan masalah ekonomi, kita kemudiannya mengambil alih beberapa sektor perkhidmatan yang asalnya kita swastakan. Kerajaan ambil alih bila rugi. Yang sempat saya contohkan termasuklah ni sektor pengangkutan, Star dan Putra. Asalnya di swasta dan monopoli lah. Syarikat-syarikat ini Tan Sri Dipertua, dia kemukakan cadangan pada kerajaan. Dia bagi tahu dia boleh atur pinjaman bank, dan dia menjangkakan sejumlah penumpang akan menggunakan perkhidmatan dia. Kerajaan bagi sokongan, setengahnya melalui syndicated loan supported by the government. Bila ekonomi negara bermasalah, syarikat ini minta mereka diselamatkan dulu. Sebab itu mereka tak senang dengan dasar menaikkan interest, sebab mereka bergelut nak bayar hutang. Jangankan nak bayar pokok, nak bayar bunga pun tak boleh. Itulah masa kita menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun dulu. Hujahnya di situ. IMF, tak IMF dan sebagainya adalah kerana polisi IMF naikkan kadar faedah. Waktu itu juga Tan Sri Dipertua, negara kita menghadapi masalah negara jiran, khususnya Singapura, yang menawarkan kaedah yang lebih tinggi, faedah lebih tinggi. Akibatnya duit kita mengalir keluar sebab nak rebut peluang faedah lebih tinggi. Tetapi menaikkan kadar faedah